Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur, terima kasih pada pokok kita dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur kita lah. Banyak dah dalam bulan puasa baru ni. Ada pergi tu. Awal puasa, tengah puasa, akhir puasa ada pergi belaka. Lepas puasa baru ni pun banyak. Terutamanya Ustaz dia tu Imam Hasan Ni'matullah rahimahullah. Insya-Allah. Dia pergi cepat dia tu. Insya-Allah. Dia jadi tu Imam, lepas tu dia boleh tugas selaku tu Imam sapasuk dia. Dia jadi tu Imam, jadi semayasa tu. Semayasa tu dia jadi tu Imam lagi, jadi bawa makmum dia sapasuk lah. Jadi tu Imam sapasuk, alhamdulillah. Kemudian sebelum pada mengorek itu katanya dia masuk bilik air, jadi nak buka puasa gitu. Lepas asar tu mungkin dia ada di mengajar di sejak Pakistan kata silap itulah. Ada cita-cita niat nak pergi mengajar pula dah. Ada. Jadi dia rebah situlah. Alhamdulillah. Seorang yang dikatakan sebagai murabbi, ustaz dan orang yang penggerak dalam masyarakat. Dia ni tak ada anak dia. Tuhan tak beri anak dia. Tapi supaya saya tulis dalam Facebook tu lah, orang ada anak 100 orang, 1000 orang pun mungkin tak mampu nak panggil orang semaya sebanyak tu. Walaupun dia tu tak ada anak. Itu nak ayat kata tak. Kadang-kadang anak ni lagu tu kan. Ada anak 10 orang, 100 orang pun mungkin tak mampu untuk nak padah orang sebanyak itu lalu. Di Terubaya. Alhamdulillah. Kerana dia banyak, dia duk beri semua. Tak ada anak pun, anak murid dia, anak angkat dia banyak. Dia duk beri. Terutamanya buku-buku dia tu berpuluh-puluh lah. Kalau tak sampai 100 pun, dekat-dekat dengan 100 tu kena ada lah 100 buah buku kecil besar yang dia duduk tulis, terutamanya buku yang duduk cara mengenai sejarah Islam, peradaban Islam, secara faham Islam secara menyeluruh. Tu rahimahullah, dia telah pun banyak beri sumbangan kepada masyarakat kita lah. Tulisan dia tulisan Jawi lah, tulisan Jawi, ejaan Jawi bahasa dia. Alhamdulillah. Tu hak peringkat tempat teh. Jadi malam ni kita nak kecek hak tempat teh, hak peringkat dunia. Seorang jago, seorang pemimpin yang bukan hanya bukan pemimpin negeri saja dak lah dia ni, bukan pemimpin Mesir saja dak, tetapi kita tengok dia panggil patik kriya, reaksi daripada dunia tu gak. Tak salah lah kalau kita nak ayat kata dia tu adalah pemimpin umat Islam, pemimpin dunia. Pemimpin dunia, iaitu Muhammad Al-Mursi rahimahullah. Semoga Allah SWT terima dia sebagai syahid. Sebagai syahid kerana dia hampir sepakat kata dia tu dibunuh. Bukan mati biasa dah. Mati ajal adalah tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebab dia nak mati itu adalah suatu perancangan daripada pihak yang tidak kenal kepada Islam, yang sentiasa duduk cari peluang untuk nak bunuh dia,
tapi apa dia tak boleh, tak tahu nak mikir lagu mana. Le kata nak taksin perahan ciwit, nak gantung tekak, lepas tu nak gantung tekak ataupun nak bunuh tu dia jadi terus terang. Jadi mungkin adanya patik reaksi daripada sutir dunia ni teruklah kalau buat pasal mentah-mentah lagu tu. Lalu tu mereka mencari jalan untuk nak bunuh secara beransur, dia panggil al-qatlu al-bati ka ponsong. Al-qatlu al-bati, lagu mana bunuh secara beransur ni? Tak ada mati selalu dak. Kau sakit. Tu dia. Kerana dia jelasnya sepanjang 7 tahun yang dia duduk dalam penjara tu, dia tak ada duk kena rawatan, duk tidur atas seming gitulah, tak ada katil, tak ada bata pun. Ada dia panggil penjara al-infiradi, Kang Diau. Lagu mana kita tak tergambar lah Kang Diau ni. Dalam negeri Thai ni Bangkuang tu teruk dah neruk samlap konkup di Bangkuang tu. Tapi di Mesir ni Masya Allah tak tahu lagu mana cerita. Dia duduk azab dia tu, duduk terima dia azab seksa daripada manusia-manusia yang ditrain, yang diajar khah untuk nak azab orang dalam penjara. Waktu macam-macam banyak lah. Sekadar titik air sejuk atas kepala anak hari tu pun tak tu pun jadi mereng gila dah orang. Sekadar air sejuk saja. Lepas tu apatah lagi dengan macam-macam dia Mesir ni udara sejuk, udara panas kan. Tu dia. Macam-macam jadi 7 tahun dengan dia duduk situ tu dengan tidak ada rawatan kedoktoran yang secukupnya, walaupun beberapa kali yang dia buat rayuan kata aku sakit sakit ni, dia jadi kecing manis lagi, jadi barang dalam paru-paru, perut apa semua rok macam-macam orang ni pasal dia. Dan dia sanggup kata nak tubik tu nak pergi pubat, nak pergi rawati, nak merawat penyakit dia tu dengan belanja duit dia sendiri, tapi tidak mendapat layanan daripada pihak mahkamah. Akhirnya dia mengadu kata dia mata dia sebelah lek kiri ni tak nampak. Tapi tidak mendapat simpati daripada pihak musuh. Lalu tu dia cari masa. Tepat 17 baru ni tu 17 apa Mithuna tu. Hari 17 tu hari tu di Mesir dia menjadi tuan rumah kepada bola Afrika supaya bola Europe lah, bola Asia. Di Mesir pada 17 tu adalah Pittsburgh. Gapo dia panggilkan kan football Afrika. Siapa jadi tuan rumah? Mesir jadi tuan rumah. Siapakah hari ni pun boleh hadir main tak habis lagi. Jadi mereka sengaja menentukan hari itu untuk nak meredakan keadaan. 70-80 ribu duduk di padai dah. Ada apa? Panggil mabuk dengan bola dah. Mabuk dengan bola dah. Berlaku gapo di dunia di depan rumah pun tak ada hera mana lah duduk gila dengan bola ni. Tu dia bahaya bola tu. Bahaya bola siapa tangan tu dah dia mau ambil keluar bola ni untuk nak menidur dan nak meralik dia orang Islam. Jadi berlaku tu pukul 4 pukul 5. Mursi disah kata mati tu dalam sekitar tu lah sebelah pukul 4 pukul 5. Dan selepas beratu dalam sekitar 2-3 jam sisi dibuka dia menjadi pelaksanaan Pittsburgh dia bola Afrika Cup ni. Katanya dia buka tu dalam keadaan mabuk. Allah, kita tengok dalam YouTube dan saya baru tengok pagi petang ni. Sebelum pada tu tepat 18 19 tu dia menghantar Maidah, tapi dia menghantar melalui dengan torosap. Jadi hari ni baru nampak kata dia pergi duduk pukul, lepas tu duduk sebar YouTube, dia baca tu seolah-olahnya nada suara tu supaya orang mabuk dah. Ayuha, jadi biasa jadi orang mabuk.
Nah, orang mabuk sakran, rajul sakran fi dzakal waqt. Jadi menyebabkan lepas pada tu tiwi nuai cepak kit hak duduk pukul secara siaran langsung tu terpaksa katuk. Nah, kerana tak sewi orang tengok dia duduk kecek dalam keadaan mabuk. Allah maklum mabuk sebab gapo tak tahu, boleh jadi duduk celong, mursi mati tu tak tahulah lagu mana. Nah, tu duduk situ. Nah, tapi dia panggil ini adalah suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada mereka, kerana sebelum daripada Pak Je, puak-puak dia duduk kurung mursi dalam apa dia, dalam kaca, dalam keracok. Nah, mursi duduk dalam mahkamah pun dia pergi serekuk dengan hak tu, dia tak dengar suara hak mahkamah, dan mahkamah tak dengar suara dia. Nah, dia ada katuk dengan cermin. Dan katanya dengan cermin tu jugalah puak-puak ni tu dia buat pergi katuk apa dia pen keracok kan kerasun hak sisi. Dia tak sewi suara mursi keluar di mahkamah. Nah, di mahkamah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dunia tu pakak pergi duduk dengar suara-suara hak sisi duduk kecek dalam stadium. Nah, yang membongkarkan rahsia dia, kata dia tu mabuk, siapa kau dia tu kena katuk suara hak sisi. Ni orang panggil takdir Allah SWT yang duduk nak, orang panggil nak balah dia tu dalam sekitar 2-3 jam saja, orang panggil terbalik. Di hak mursi dia pergi usaha nak katuk. Nah, suara patu hak di sisi dia pun pergi katuk juga, suara katuk juga kerana malu. Nah, duduk lepas suara-suara orang yang duduk mabuk. Nah, tu orang panggil hak berlaku tepat 17. Jadi kalau kita tengok tepat 17 2019 ni, hari tu Allah SWT takdir juga. Hari tu masa tarikh waktu tu sebelum pada 1000 tahun hari kematian Uthman bin Affan. Hari kematian Uthman bin Affan. Jadi demo gagal jugalah negeri-negeri Arab tu. Jadi kita tengok mursi pun boleh jadi Allah Subhanahu wa taala takdir dia pada hari yang matinya ataupun syahidnya Uthman bin Affan ni. Kerana Uthman bin Affan dia isar. Dia mengutamakan diri sendiri, jang duduk dalam rumah, patu hamba orang-orang lain. Tentera-tentera gak-gak hak suan tua hak dia siapa ke Hasan Hussein sendiri mari duduk nak jaga Uthman bin Affan tu. Dia hamba Hasan Hussein mugi mutubik aku nak duduk sore. Nah, dia duduk dengan sore dia patu dengan isteri dia, duduk dengan Quran, duduk baca Quran, duduk puasa. Nah, puasa tu kerana dia tak ada makan dah. Dia boleh arah supaya tentera-tentera dia tu mari duduk jaga dia, lepas tu mari duduk berlawai dengan orang-orang nak patiwak dia ni, hak mari di Mesir juga. Orang hak patiwak dia tu mari di Mesir juga. Nah, tu dia. Jadi cerita panjanglah apa dia matinya Uthman bin Affan. Tapi nak ayat kata dia mengutamakan mati dia sore untuk nak pera nyawa-nyawa sahabat hak beratus-ratus ataupun ribu-ribu orang duduk di Madinah tu. Nah, kalau dia arah pergi perang, arah pergi serang, arah pergi berlawan, maka akan berlaku pertempuran darah di kota Al-Madinah di depan kubur Nabi SAW. Jadi Sayyidina Uthman dia panggil ini adalah satu isar yang besar yang kita kena belajar di sejarah ni. Isar, apa mana isar? Mengutamakan diri sendiri. Siapa ke diri sendiri tu susah, lapar, siapa ke mati, jang tua tu mati untuk nak jaga dia panggil nyawa-nyawa umat Islam beratus dan beribu orang tu. Tu dia panggil isar wa yu'thiruna apa dia anfusahum walau kana bihim khasasah. Dia mengutamakan diri mereka walaupun mereka sendiri tu orang panggil duduk dalam keadaan kesusahan. Tu sifat orang-orang Islam lah, orang mukmin lah. Tu dia panggil mati hari tu. Nah, 17 tu juga. Nah, kalau kita pergi cek tengok 17 Julio gapo ketik berlaku dalam sejarah Islam, dia waktu hak mula-mulanya matinya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah. Tu dia. Jadi siapa Mursi? Insya-Allah. Muhammad Mursi kita dah tahu seorang presiden yang dilantik oleh
rakyat sendiri yang dipilih oleh rakyat daripada orang biasa saja. Bukan keturunan yang kaya raya, bukan orang kerajaan, bukan orang askar. Dia ni jadi orang peladang, fallah. Ayah dia ni jadi orang kebun mak kita ya. Supaya pak kita gak motong lah, pak dia gak duk lah benda gitulah mau pagi. Mak dia pun tak ada kerja gapo sebagai suri rumah. Tu ya. Kampung dia asal pun kampung hak kering kota, dia panggil Park Isan, hak Egypt. Park Isan di Syarqi. Tawon ok xiang heนือ นู่น kok apa dia tawon ok. Tangทิศ tawon ok. Kok Kairo. Daripada Kairo tu pergi kepada Syarqi Kairo. Beratus-ratus kilo pula dah. Mana kampung darat lah. Pada masa 50 tahun dulu susah ke kawasan tu. Tapi sini kita boleh gapo ibrah. Kita boleh gapo sini. Kita boleh kata seorang pemimpin tu dia kena rasa hidup susah dalam kehidupan ni, dia kena melalui dia panggil kesusahan hidup dalam masa kecil. Baru orang tu sah nak jadi pemimpin orang pada masa dia besar, dia tua. Jangan nak temu seorang pemimpin yang berwibawa, seorang pemimpin yang adil, yang hidup dia tu mewah dari kecil lagi. Lepas tu dia nak jadi orang pemimpin yang molek, tak boleh lagi. Waliknya lagu itulah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kepada seorang pemimpin tu supaya dia hidup susah daripada kecil lagi. Itu yang pertama. Sebab tu kita nak jadi pok orang, banyak-banyak orang ni, kita kena klik main mikir juga ke anak-anak kita ni. Duk pelihara anak-anak kita ni senang doa kita lah ni pelihara anak ni. Masa ayah kita pelihara kita dulu susah lah, tak apa lah, tapi boleh kita pelihara anak kita senang. Satunya kita tak sewi jadi susah sepanjang kita dulu kali. Manyo berdoa ni jadi hong te, lu mengklai pen hong te noi. Jadi hong te noi pen cakapat noi. Alih dia dah pergi kedai pergi apa semua kan. Anak berhenti cakun dia tahu dah. Dengan kita dia berhenti cakun dia teriak Allah, teriak gelepar roda-roda kita pun ikut nak beli gapo. Tengok anak kita lah ni ialah gitu. Tu dia. Insya-Allah. Lah ni benda-benda hak rang cungcai hak balik anak pun banyak pula dah. Sewen tak sewen siapa anak siapa tu tak masuk sewen kan. Tengok sewen nak pergi halut dah. Allah gua anak. Apa dia ngamutunya hatta ngamutu sekolah. Dah ada 10 minit 20 minit hatta ngamutu semua hatta ambil. Tak sewi anak kita jadi susah. Dalam rumah pula lagu mana dalam rumah. Ada tak lagi mok-mok tolong gosok anak. Baju-baju anak tolong gosok wi. Tu kalau siapa ke peringkat tu teruk dah tu. Teruk. Masya-Allah ada satu kes di universiti di apa dia Mopono apa ada 1 tahun tu. Mok kena mai duduk seminggu. Kena duduk di asrama, duduk tunggu. Tanya bapa duduk tunggu. Nak tolong gosok wi anak. Kerana anak tak biasa gosok ni anak tino lah anak tino. Tak biasa gosok, nak ajar ya anak gosok kena duduk seminggu, kena duduk di asrama. Siapa tahu tu Allah nak jadi pemimpin lagu mana tu. Jadi pemimpin kena susah. Bukanlah syarat utama kata tiap-tiap orang susah nak jadi pemimpin, tetapi waliknya lagu tu. Erdogan pun supaya tengok dalam sejarah dia. Nak pergi mengaji kena pergi jual roti dulu. Dia pagi tu. Jual roti. Nak beli buku kena jual roti 4-5 hari. Boleh duit dia beli buku. Dia ada tulis sejarah. Entah sejarah dia buku hak tu dia panggil buku yang paling mahal sekali yang dia duduk taruh sampakah ini. Buku sejarah. Apa dia arahnya Tamluk. Dia beli hak tu. Beli dengan hasil daripada dia jual roti pagi-pagi. Tu dia. Ayah dia pun duk kerja roti dah, kerja buat besi, buat apa macam-macam. Ni Mursi ni teruk lagi. Mursi ni orang kebun. Tapi kita tengok bagaimana seorang budak yang bernama Mursi duduk daripada di kampung yang susah, mak pak yang miskin, tidak kaya lagu mana, tapi dia panggil ngaji bijak. Pergi ngaji di Kairah. Masuk Universiti Al-Qahirah. Dimasuk pun bukan masuk di sekolah apa dia universiti biasa Al-Qahirah. Kisah bahagian witiasat selalu dah. Dia ngaji bahagian witiasat. Ulum, dia ngaji ulum. Katanya handasah bahagian wiswakam. Wiswakam.
Ada juga kata hak fizik. Nah, ngaji situ bijak ngaji siapa kau boleh kiat ni yom andap neng ngaji. Pria tri boleh kiat ni yom andap neng. Apabila boleh kiat ni yom andap neng, universiti ambil dia jadi guru selalu dah. Pen TA, pen acan dia acan cuy son. Dan dia duduk ngajar tu, oh boleh scholarship boleh. Dia panggil modal pergi ngaji di Amerika, California. Bahagia hak dia tu, dia ngaji dia tu semula siapa kau penyaik dia tu pun dia boleh kiat ni yom andap neng cen dia kan. Jadi orang bijak, orang otak ni. Nah, tu dia. Lepas tu dia ngaji, dia pening nak wicakan, kelik jadi duduk ngaji, ngajar di universiti di Mesir sendiri, di Amerika, di California sendiri, siapa kau di Libya dia hidup mengajar. Dan berjaya dalam tugas dia. Berjaya dalam tugas dia. Kalau dia nak ambil jadi guru, jadi acan biasa gitu, tak ada apa senang dah. Nah, boleh hidup di Amerika, tak ada apa dah. Nah, orang duduk nak kebetulan bidang hak dia duduk mengaji tu, dia boleh hawik cara hang awakat, duduk kecek hang awakat nung dia. Duduk cara hang awakat. Masalah permanu, nuklear, dia duk kacak hatu. Dan bahas dia ni, pongan wicai dia ni diakui oleh barat sapakah ini. Banyak pembentengan ilmiah dia tu kanam senda pongan tang wicakan dia tu diguna pakai oleh barat, oleh Amerika. Dan dalam masa dia jadi presiden pun dia pergi ziarah di Pakistan, dia ziarah di India, dan dia buat satu pakatan ta'awun ilmi ataupun MOU dengan kerajaan Mesir, yang mana kalau mengikut rancangan dia tu Mesir boleh pakai elektrik, boleh pakai faifa sute nagi dengan secara percuma. Dalam masa 4-5 tahun dia ada projek dia untuk nak buat apa? Nak buat rongan nuklear dan faifa ni. Bukan nuklear nak bunuh orang dah, tapi pakai nuklear hak faifa ni yang mencukupi tenaga elektrik ni, yang mencukupi diguna oleh rakyat Mesir dah 70-80 juta tu. Hani hak dia bijak, orang bijak. Tapi tak ada arah sini. Nah, tak ada arah dia ni. Jadi nak ayat kata ringkasnya, di sudut ilmi akademi dia tu baik. Dia kelik mari tubik daripada jadi guru tu jadi hakan muang pula, jadi orang politik. Orang politik dia. Duduk dalam pilihan raya dia jadi gapo dia panggil jadi wakil rakyat dua semai. Masuk kali yang ketiga tu tipu demo. Tipu. Suara dia ni dia boleh andap neng kongประเทศ Belawai gulawai dia hak nombor 2 tu dia panggil tikah teruk lah, tikah teruk. Tapi Allah orang pergi duduk tak singkatan dia tu kelong lagu mana, jadi kena pilih semula. Buat pilih semula benar dah matu. Benar hak gua dia yang kedua. Padahal hak terik yang pertama tu benar dia habis dah. Benar dia banyak dengan suaranya banyak. Tu dia kelong. Daripada situ tu dia 1995 lebih kurang lah. 1995 tu dia ada berlarak lah pelatuang dengan ponการเลือกตั้งที่ทุจริต. Dia pelatuang sekali dengan orang kampung ramai-ramai. Situ dia masuk guk situ tu. Situ masuk guk dalam sekitar 7 tahun 8 tahun dia masuk guk. 7 tahun 7 bulan 8 bulan dia masuk. Tubik mai semula. Tubik mai semula, lepas tu dia bergiat dalam orang panggil parti dia tu. Tu 1995 dah. Dalam masa dia jadi wakil rakyat tu, dia dipilih menjadi wakil rakyat terbaik sedunia. Nampak tak? Dia dipilih orang panggil dia adalah KPI apa tua ciwat untuk nak pilih wakil rakyat hok molek sekali ni pongan tijiam di dadap lo. Dia biasa boleh tu. Tekah dia duduk jadi orang panggil wakil rakyat di Mesir. Jadi nak ayat kata orang pun faham, tapi tekah tu orang tak kenal mana dia lagi. Tak kenal mana dia, orang kenal dia sewaktu dia mari milih ni lah, mari milih menjadi presiden. Pilih dia jadi presiden setelah daripada kita dah tahulah pada tahun 2011 tadi kan, 2011 8 tahun dulu tu di Mesir berlarak besar kan. Dan untuk nak hamak apa? Nak hamak Husni Mubarak. Husni Mubarak
Dia duduk dalam berita berapa tahun Husni Mubarak? Kita ingat tak? 30 tahun duduk jadi presiden. 30 tahun. Milih 4 tahun, 5 tahun sekali. Kalau saya terlupa, 5 tahun ke 4 tahun sekali dia milih untuk jadi presiden. Husni Mubarak mendapat markah sokongan daripada rakyat Mesir ni dekat-dekat dengan 100%. Kau 10%, kau 10%, kau 10%. Boleh lagu tu semua. Data-data hak kena sungguhnya rakyat Sultan negeri tu pakat duk hambak dia belaka. Mana hak 98% saja? Nak ayat kata bahau ya. Buat cerita serupa dengan Syria itulah. Bashar Assad pun 30 tahun juga. Tiap-tiap kali milih dia jadi presiden tu, tu 98. Kadang-kadang tu orang duduk dia duduk selawat kata kau persen gitulah. Kau persen. Benar. Nak ayat kata dia disokong, dikasihi oleh rakyat. Tapi kasih oleh rakyat tu berdasar kepada diktator, berdasar kepada kuku besi. Dia duduk paksa rakyat tu kena kata yes semua, kena kata oh semua tu. Hak tu biasa jenis kuku besi. Tak boleh nak kecek. Apa dia Mubarak pun lagu tu lah. Jadi apabila timurnya rakyat boleh bersuara, boleh orang panggil sedang kuam kibhin secara Islam, secara bebas ni, rakyat Sultan negeri pakat duduk nak hambak apa dia Mubarak pada tahun 2011. Dia pun buat sakit, buat demam tu, tolak atas apa dia kata tolak buat demam situ. Buat demam, buat sakit. Siapa keluar ni pun duduk lagu tu lah. Tu dia padahal tahu sakit tak sakit pun dia buat cerita lah, dan mana dia boleh buat belaka sama-sama dia tu dah. Tu dia nak buat ada gangguan orang demam ni, orang sakit ni, orang tua ni. Lagu itulah ceritanya. Dalam masa 30 tahun orang boleh rapah duit dia ni 70 bilion. 70 bilion ni berapa? 1 bilion 6,000 lan, 70 bilion 70,000 juta dolar. Kerajaan hak mahkamah dia pula setelah daripada naik Mursi naik setahun ni, puak-puak mahkamah pergi duduk cari duit dia, hak duduk taruh di bank Sultan dunia terutama di Switzerland, di apa semua tu. Di Switzerland saja tu 70 bilion. 70 bilion. Cet mun. Dah, cet mun berapa? 70,000 juta. 70,000 juta dolar. Duit saja. Tapi raya baru ni 1 Syawal 1440 tu kerajaan Mesir telah pun keluar undang-undang yang berada di bawah perintah Sisi ni. Kerajaan Sisi telah memaafkan duit sebanyak 70 bilion saat ni. 70 bilion saat ni kerajaan Mesir maaf belaka patu hatta klik kepada Husni Mubarak sebagai hadiah hari raya kepada Husni Mubarak. Tak salah. Tengok. Orang hak duduk meretah 30 tahun, pas duduk menyusah rakyat, duk buat rakyat jadi miskin, jadi susah, gapo macam-macam kesalahan dia tu. Siapa kau risuah, siapa kau tu cari, siapa kau beri halom leu, gapo macam-macam. Dia tuduh dia tu. Tiba-tiba mahkamah hak di Mesir hukum kata lepas, bersih, berisut. Lepas tu harta dia hak kena rapah tu klik. Tapi bagi Mursi, yang kita jangan pelik itu Muhammad Mursi meretah setahun ya. Meretah setahun ya, daripada 2011 pergi kepada 2012. Setahun. Jun sampai ke Julai, ดือน 6 2012 dah. Pergi pada 2013. Tu ya. 2012 sampai 2013. Setahun, tengah-tengah tahun. Sebanyak lebih kurang setahun ya. Tiba-tiba dituduh kata dia ni tu macam-macam, 12 keratung semua, 12 keratung. Hak besar sekalinya jadi sailap pergi duduk bongkar rahsia kepada orang negeri, orang luar negeri. Siapa orang luar negeri tu? Kepada Hamas. Tengok, kepada Hamas. Mursi pergi duduk bongkar rahsia kuam lap kong bertet kepada Hamas. Tu hak dia kena berat.
Nah, hak kena buat. Menipu lah macam-macam tuduh. Siapa kau dia tu dihukum gantung. Hukum gantung. Tu nak ayat kata setahun ni kerja lagu mana. Nah, orang susah sama dia dipilih presiden melalui pemilihan raya secara bersih. Milih dia ni pun 2 kali. Nah, kalau kita tak ingat lagi cara hak sistem apa dia pada tamadun hak di Mesir tu dia kaedah dia lagu tu. Dia milih presiden tu rakyat pilih belaka. Suruh pada rakyat nak pilih. Orang mula-mulanya orang semak banyak puluh orang, 13 14 orang milih. Jadi orang pertama ni sekiranya ada orang boleh kenen 10% kepai. Dia tu benar selalu dah. Benar lah. Tak ada kena masuk rob tisong. Tapi Mursi ni dah Mursi kerana dia rob mula-mula tu dia tak boleh 10%. Dia benar dah. Di kalangan kalau nak banding puluh-puluh orang ni, belah-belah orang semak cing tamneng pertahanan tembadi ni, dia mari andap endeng dah. Tapi kenen andap endeng dia ni tak siapa 50%. Jadi kena masuk rob song. Lagu mana rob song kena ambil orang nombor 1 dengan nombor 2 mari duk racan, mari tewah pula. Nah, tewah pula dah situ. Nah, tewah pula situ. Tewah benar dia pula dah. Benar dia. Nah, dah 52 kuah ni lah 52%. Benar dia. Di tengah-tengah komplotan, di tengah-tengah perancangan hak kerajaan dulu ni Tan Amnat kau dia panggil Rat Lek deep state ni. Rat Lek hak duduk muetah Mesir berpuluh-puluh tahun mari tu dia mau ni usaha nak buat lagu mana nak berjatuh Mursi. Tapi tak boleh, tak berjaya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, rakyat berpakat toksir belakang dah pada masa tu, naik dia jadi presiden. Naik jadi dalam masa setahun dia duduk meretah tu, alhamdulillah banyak kebaikan yang dia duduk buat. Nah, saya duduk esok kecek sok mudah. Nah, gaji acan, gaji bomo, gaji doktor. Gaji doktor tu kalau tak silap saya dalam sekitar 12-13 ribu ya sebulan. Tu ya doktor. Bomo. Tapi dia akak naik sampai ke 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau doktor siapa tanggung tu acan ni 6,000 7,000 ya. Pasal rasa doktor ni siapa keluar ni tak tahu, Allah malam. Apa saudara kita di Mesir boleh wari angka berapa ngendian hak sah seracan doktor di Universiti Azhar ataupun di Zukairah. Tak ada banyak. Nah, apa dia dalam sekitar 10,000 itu. Tak susah. Gaji hak mahal siapa? Hidup saya mana? Saya tahan, saya tamruat, saya tulakan. Ni mahal. Ada biar yang tu lagi kok ni macam-macam. Pelacung tak tahu. Tu hak ni mahal. Pasal apa nak boleh masuk? Bukan orang biasa nak boleh masuk tahan. Kalau jadi hak jadi bomo, jadi nak bicakan hak ni susah sekali. Allah. Dalam masa dia duduk meretah tu dia buat nayobay 3 nayobay. 3 nayobay. Hak besar-besar. Dia kata dia nak orang panggil cap pelit, nak buat ubat. Kena kau ubat hak sakit ke apa semua ni dia ambil orang luar saja. Nak buat ubat, nak buat makanan, lepas tu nak buat senjata. 3 benda ni mesti nak buat dalam masa 5 tahun. Nuntij ghidha'ana wa nuntij dawa'ana wa nuntij silahana. Dia perakat nayobay hak ni getar selalu. Sebab apa? Sebab selama ini pemimpin presiden Mesir dia meretah nak buat lagu mana rakyat Mesir tak ada ubat, nak buat lagu mana rakyat Mesir tak ada makanan, nak buat lagu mana rakyat Mesir tak ada senjata. Dia mikir lagu tu. Presiden pemimpin Islam lah ni, pemimpin dunia Islam bukan di Mesir saja, di semua tempat pakak nak mikir nak buat lagu mana rakyat tu sesak, nak buat rakyat tu kena dok tupai orang semua. Buat kita tergambar kendak kata orang Mesir ni nak beli gandum 50 kilo tak boleh. 50 kilo tak boleh beli, nak beli sakar 50 kilo tak boleh beli. Rakyat biasa tak boleh beli. Kita jadi biasa nak beli kata gudang tak ada apa, ada duit. Orang tak tanya. Di Mesir beli steak kata gudang teruk mari selalu. Mari tanya mun nak buat gapo saudara. Tak boleh. Sebab tu sira dia panggil sira tobo ni. Dia panggil gapo?
Baris ni nak beli roti nak bagi, hak ni telah pun menjadi kebiasaan bagi orang-orang negara. Bukan Mesir saja, lah ni di Sudan. Allah, Sudan di Khartoum. Nak apa dia? Nak cabut duit $200. $200 ni berapa? $200 ribu kok lebih kurang. Nak cabut duit di bank di Khartoum dah ni. Khartoum maknanya mengeluang dah ni. Kena tunggu 2 hari. Tak boleh. Sehari hari mula-mula kena 3,000 kok ya, $100. Esok pula kena $100. Lah ni. Lepas tu sirah tak tahu lagu mana. Nah, tu dia. Nak ditambah apa dia, nak ditambah minyak kereta ni. Kereta nak ditambah minyak ni. Kena tidur di pang minyak ni. Nak bubuk masuk kautai pagi esok kena tidur dah malam ni. Nah, kereta konsong dalam bandar tu kena tunggu 4-5 jam sore-sore. Baris berkilo-kilo. Baris berkilo-kilo nak naik kereta kosong nak klik rumah. Lagu ni kehidupan hari orang-orang Islam di negara. Anak dok lagu mana? Di Mesir pun walaupun tak siapa tahu tu, tapi ini orang panggil jadi pendek apa ketik nak cari hidup. Nak apa dia panggil nak boleh sirah, nak boleh benda-benda faham seduak naik ciwit ni apa dia pendek apa ketik susah buat dia. Sebab tu apabila ada pemimpin nak mari bela negeri, nak jadi seni sikit, situ mungkin selalu. Mursi sekiranya dia tu jadi orang Kristian, na'udzubillah nah. Kalau dia tu bukan orang Islam, lepas tu dia mati sepang lagu ni, dunia pakai akid tak tahu lagu mana. Surat khabar tu baik berita tak tahu berapa puluh hari tak tahu dah. Nah, untuk nak akid orang pejuang demokrasi, orang pejuang hak asasi manusia, orang pejuang kepada bangsa dan negara, nya akid tak tahu lagu mana. Mandela nya di mana? Di Afrika. Sebelum pada meninggal apa dia Mahatma Gandhi di India. Suci ni orang kata suci tapi cuma dia ni orang suci ni, orang sang suci ni. Nah, hak di Burma nyakit tak tahu lagu mana karena apa? Penak Prachatipatai. Tapi Mursi apa dia? Mursi buat salah ke apa? Tak ada buat salah ke apa sekali. Dalam sejarah dia terjadi orang jauh daripada kecil. Orang duduk pasal jenis alam akademi, orang jadi ahli politik yang bersih. Nah, duduk rumah sewa sampai jadi presiden. Nah, duk orang panggil ikhlas kepada tanah air, kepada rakyat dia, tiba-tiba dia dituduh selaku penjinayah, selaku orang jahat, kau kandai dah perlu. Gapo dia dunia ni? Saya tak ada berasa sedih sekiranya Assisi, kerajaan Assisi yang duduk di belakang dia tu Amerika, Yahudi, mai duduk bawah otak dia ni. Hak tu pendek peketik kalau Sisi tu duduk mikir lagu tu. Kerana dia jelas orang Mesir, orang mana tu dia jelas. Duduk bucu mana tu dia jelas. Nah, dia jelas. Maknanya duduk fai nam dengan dua fai deng tu dia jelas. Nah, apabila duduk balik Mursi ni balik kena dah. Dia panggil as-sira' bainal haqqi wal batil mustamirun ila yaumil qiyamah. Pertarungan di antara hak dan batil itu berpanjangnya sampai ke hari kiamat. Dia tahu hak mana hak betul, hak mana hak salah, hak mana al-haq, hak mana al-batil. Cerak kalau dah. Patu orang sokong tu. Orang hak sokong Sisi di Mesir tu tahu dah. Pakat tahu kawan tu semaya pun duduk ngarak sok moptino kok tu kok ni. Dia tahu sirah masing-masing dah orang. Orang hak duduk balik Sisi ni lagu ni. Orang hak duduk balik Mursinya lagu ni. Orang rajin semaya, orang duduk sejid, berzikir, baca Quran. Dia bank puak ชัดเจน tapi hak panhanya hak pak kita ni ada siapa ke peringkat kata Mursi mati ni khilaf puak dia nak kata rahimahullah boleh tak ada lah. Nak kata rahimahullah Mursi siaชีวิต ni cakla rahimahullah ได้ไหม เป็นประเด็น เอาสมองส่วนไหนมาคิดงานเนี่ยเอาต่อไม่มันMikir kalau siapa ke peringkat ni,ถ้าหากว่ามีมุสลิมเอาประเด็นนี้มาพูดนี่แสดงว่าสมองของคุณเนี่ยสมองที่คุณใช้ตัดสินใจนี่ไม่ใช่สมองของมุสลิมโดยสัญชาตญาณนะบุกแก
Otak mong dinodai, dicemari oleh musuh-musuh Islam juga. Sebab sute dunia pakak tahu, pakak sedih, pakak duduk semaya mayak semaya roik sute dunia. Walaupun di Mesir tu kerajaan Sisi izin orang semaya kepada Mursi hanya 4-5 orang, anak dia 2-3 orang, isteri dia tu ya boleh semaya di kubur tu 4-5 orang. Pas suruh semaya pukul berapa? Pukul 5 belum subuh tu. Suruh semaya pukul 5 subuh tu. Tengok. Jadi nak ayat kata demoning ni takut kepada Mursi sama ada dalam hidup ataupun mati. Banyak pun takut dia mana. Siapa ketanggut tu? Nah, lepas tu dikawal ketat daripada tenteranya, daripada sedadunya, dalam atas buminya, udaranya, apa semua dengan helikopter, supaya dengan bom dunia ataupun negeri pada masa tu jatuh dalam keadaan apa you naik cuang songkram. Hari 17, hari 18 esok kan, 4-18. Di rumah dia nya, lepas tu dikubur. Kubur ni siapa kau tak jang untuk nak bawa kelik mayat Mursi ni di kampung dia supaya ditanam bersama dengan keluarga dia, ayah dan ibu dia duduk mati dah. Takwi, kerajaan takwi. Tanah kubur hak dia tetap dah. Siapa tangan tu? Tak ada apa lah, tak ada apa lah. Tak ada apa situ. Nah, mati mana-mana tapi paling kurangnya orang panggil wasiat dah ni, wasiat pada orang mayat, hormat atiklah. Hormat pada wasiat ni. Dah tak ada itu rasa. 5 orang yang semaya, 6 orang yang semaya di Mesir tu. Tapi kita dapati kata walaupun 5 orang semaya di Mesir, masya-Allah, berjuta-juta orang semaya di luar pada Mesir. Dunia dan dia tak boleh nak susu. Di Turki saja ni esok ke Presiden Recep Tayyip Erdogan iklan seluruh lalu dah dengan kementerian agama dia tu arah kepada masjid wilayah masing-masing lepas semaya Zuhur supaya semaya gaib kepada Muhammad Mursi di Turki. Kita tengok dalam YouTube. Di negeri mana-mana, di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kita tahu Masjidil Aqsa duduk bawah siapa? Siapa jajah? Yahudi duduk jajah Al-Masjidil Aqsa. Tapi Zuhur pada esok hari itu Al-Masjidil Aqsa semaya gaib kepada Al-Mursi. Sejak hari dengan sejak Madinah? Dah. Sampakah hari ini ketebah-ketebah tak ada restu ke apa-apa. Nak ayat kata siapa kena jajah hak tengok ni. Jajah pasal mana hak tu. Nah hak masjid mana hak kena jajah hak sungguhnya. Tu baikkan sikitlah nampak ni. Tu masjid mana hak kena jajah? Masjid Aqsa ke? Dak, Masjid Aqsa bebas. Hak kena jajah nama lain. Azhar sendiri di Mesir, Azhar sendiri tak boleh semaya gaib. Tak boleh semaya gaib. Mursi ni bukan orang biasa, orang bekas presiden. Prathanati bedi. Jadi puas tu pun orang habis yang dah boleh tanah, boleh api tak tahu lagu mana dah kalau boleh puas tu. Tak itu kan. Nah, orang panggil tak tahu lagu mana. Ni adik Prathanati bedi. Bukan adik sebenarnya. Bukan adik, bukan mantan. Tetapi dia adalah presiden yang sebenar yang dirampas, yang dicuri oleh Al-Sisi. Tiba-tiba buat dia mati, sangat tu ya orang. Tu nak ayat kata Allah. Pengajaran yang berlaku lah pada kita as-sira' bainal haqqi wal batil mustamir idza ahabba Allahu qauman ibtalah. Apabila Allah SWT cinta kepada satu-satu kaum, maka Allah cuba dia. Maka Mursi telah dicuba oleh Allah. Dia pembicaraan dia di atas bumi ni boleh jadi selesai dah. Mahkamah dia tu dia panggil intahad apa dia muhakamatuhu fi dunya. Nah, fi al-mahkamah ad-dunyawiyah intahad. Pembicaraan Mursi di atas mahkamah dunia telah pun selesai. Tetapi indal akhirah wa fil akhirah istinaf, dia panggil. Istinaf. Di dalam pembicaraan akhirat baru mula nak buka file, nak buka file. Maka situ tengoklah, nak cari bomo gue mana, apa dia Sisi lah. Dia nak tengoklah dia. Nah, Sisi tak apa pada dengan dia duduk becik pada Mursi pun dia boleh duit banyak mana. Nah, dia jadi presiden tapi hak ni hak wadah-wadah ni. Hak ni
Allah. Jadi Mursi mati, dia tolong gembira, tolong mujur, tak kata rahimahullah. Gapo dia tu? Takut-takutnya dia akan berkongsi dosa yang dilakukan oleh As-Sisi ni, kelek naik atas kepala dia semula. Hak tu sakit nak. Duk tadi ni kereta buruk dah. Nah tu, duit pun tak gerak. Nah, tiba-tiba grade darah akhirat asal duk sekali dengan Sisi pula dah. Tu dia. Tu kau tengok lagu tu. Bodoh abang ni. Yok kam langsung. Insyaallah. Nah, tu dia. Rajulun bi ummah wa ummah bi rajul. Seorang lelaki yang boleh menepati dengan satu ummah dan satu ummah yang teluh dengan seorang lelaki. Ini juga orang panggil Mursi belakang ni duk dia. Allah, Mursi ada orang tanya, gapo makna Mursi ni? Mursi nak mau kukuh, tak gerak. Neu man kong dut pupa, hak tu makna Mursi. Jibalun rasiyat, di mana jibalun rasiyat maknanya bukit yang kemah tak bergerak. Gonya asal mana pun tak bergerak, gua bukit. Tu Mursi tu. Pak kemah sungguh dia kemah. Nah, kemah. Nah, di Gaza, di apa semua pun dia jelas. Di Iran, dia pergi di Iran lah. Waktu dalam dia jadi presiden 2-3 bulan tu, di Iran dia jemput dia. Iran dia buat satu pertemuan negara-negara yang tidak berpihak. Pratik timai fai dai apa semua gitulah. Jadi Mesir pun jadi satu anggota. Jadi. Oh, situ tu kok banyak dunia. Ni tengok Mursi jadi Syiah dah lah. Jadi Syiah. Di Iran jadi Syiah apa? Di. Buat dia gitu berkecek dalam satu orang panggil apa? Sepa dalam parlimen. Dia ucap situ, Masya Allah, ini adalah satu kemenangan. Satu sapa beratus tahun mari dah situ tu tak biasa selawat kepada para sahabat, tak biasa berdoa kepada sahabat. Wa radhiyallahu anhum anis sahabati ajma'in, Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tak ada biasa sebut tiga-tiga orang ni. Nah, di Iran tiba-tiba hari tu sampakah hari ni pun ada kelimah dia kita dengar Mursi ada sebut dan ucap radhiyallahu anhum kepada sahabat, dan ini adalah satu kemenangan pada orang Islam yang dimarahi oleh musuh-musuh Islam. Islam murid apa dia orang musuh dengan Islam murid. Siapakah terjemah orang panggil apa terjemah Iran hari itu pun dia terjemah tak kena situ. Buat terjemah di pada bahasa Iran dia tu dia buat terjemah lagu lain. Siapa tengok tu nah. Bahawa Mursi ayat kata radhiyallahu anhum ajma'in pada sahabat, dia kita terjemah kod lain. Nah, tu Iran. Jadi insya-Allah nah puak-puak kita kena pakak tahu hari ini sebagai mukadimah ke lagu mana insya-Allah dah. Jadi pengajaran banyak lagi sebenarnya yang kita boleh pengajaran. Nah, tetapi itu sajalah pada malam ini Allah SWT pilih dia dan untuk nak menggerakkan hati-hati suti dunia. Itu dia. Nah, matinya Firaun, mati juga Nabi Musa. Tapi siapakah Firaun hari ini dan siapakah Musa hari ini? Matinya Namrud, mati jugalah Ibrahim alaihi salam. Matinya Nabi Muhammad SAW, mati juga Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi lepas pada tu 100 tahun, 1000 tahun, siapa dok kena Abu Jahal? Siapa dok kena Firaun? Siapa dok kena Namrud? Tak kena anak murid waris dia pun tak kena dah. Tapi orang yang kena siapa? Musa alaihissalam, Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga dengan pejuang-pejuang, supaya juga dengan orang murabbi, orang doa di sepanjang masa, nah terutamanya orang-orang yang mati dalam baik yang kita kira. Kita medai fantom kata dia mati syahid, tetapi nahsibuhu 'ala Allah kadzalik. Nah, kita berbaik sangka kata dia tu syahid pada jalan Allah. Apabila syahid, dia tidak mati. Nah, dia tidak mati. Nah, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa dia pada malam ini. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi